ucapkan kepada Dr. Kasum. Saya Cinderella Ana Said, pemegang nometrik di 2018 208 5218. Baiklah, pada hari ini saya dengan rakan saya Raymond ingin membentangkan poster kami. Dalam poster ini kami dua memilih isu LGBT iaitu lesbian. Baiklah, saya mulakan pembentangan saya. Apa itu lesbian? Lesbian merujuk kepada seseorang perempuan yang mempunyai naluri seks pada perempuan yang lain. Selain itu, lesbian juga boleh didefinisikan sebagai hubungan seksual sama jantina, iaitu perempuan sama perempuan. Baiklah, saya teruskan perbentangan saya tentang ciri-ciri lesbian. Untuk mengenal pasti lesbian dengan lebih lanjut, terdapat beberapa ciri-ciri lesbian. Yang pertama, selera fashion yang berbeza. Misalnya, suka bergaya ikut kaum lelaki. Yang kedua, menunjukkan perasaan pada wanita. Yang ketiga, menjaga jarak dan hubungan dengan kaum wanita yang bukan pasangannya. Dan yang keempat, tidak mempunyai sebarang perasaan pada kaum lelaki. Baiklah, saya teruskan perbentangan saya, iaitu lesbian menurut perspektif Undang-Undang Islam. Mengikut hukum syarak, lesbian merujuk kepada perbuatan seksual sama jantina, iaitu perempuan bersama perempuan. Perbuatan ini juga disebut sebagai al-musyahakah atau al-syihaku. Sehubungan dengan itu, larangan Islam terhadap gaya hidup homoseksual menunjukkan bahawa lesbian bukan sekadar masalah moral. Sebaliknya, neraca dalam agama Islam, iaitu al-din, yang mempunyai hubungan dengan agama Islam. Aktiviti dan perbuatan lesbian sememangnya menyalahi undang-undang dan syarak. Sistem perundangan di Malaysia telah menetapkan undang-undang Islam di setiap negeri digunapakai oleh orang yang beragama Islam. Oleh yang demikian, secara jelas bahawa perbuatan lesbian merupakan kesalahan undang-undang. Salam sejahtera, saya Raymond Luta Anak Nuin dengan nombor metrik di 2018 208 5220. Saya akan mengupas isu yang timbul dalam menepani lesbian ini. Isu yang timbul dari perlakuan lesbian telah membawa kepada masalah tahap kesihatan masyarakat dalam negara ini. Melalui aktiviti yang dilakukan oleh golongan lesbian ini, ia telah membawa kepada penyebaran pelbagai penyakit berjangkit, antaranya ialah HIV ataupun AIDS. Buktinya adalah berdasarkan laporan yang telah dikeluarkan oleh Majlis AIDS Malaysia dan Yayasan AIDS Malaysia telah menyatakan bahawa peningkatan kadar jangkitan HIV di negara ini secara umumnya disumbangkan oleh beberapa golongan. Mengikut laporan yang telah dikeluarkan oleh Majlis AIDS Malaysia dan Yayasan AIDS Malaysia menunjukkan bahawa jangkitan HIV secara majoritinya disumbangkan oleh golongan heteroseksual, iaitu sebanyak 42%. Laporan ini juga menunjukkan bahawa golongan homoseksual, biseksual dan lesbian penyumbang kedua terbesar kepada jangkitan HIV ini, iaitu sebanyak 36%. Antara cabaran yang dihadapi dalam mendepani isu lesbian ini ialah yang pertama, kritikan segelintir masyarakat yang menuduh pihak berkuasa agama mencampuri urusan peribadi dan kebebasan golongan lesbian apabila menangkap dan menyiasat
golongan yang disyaki terlibat dengan kesalahan moral ini. Dari segi lain pula, kredibiliti pegawai penguatkuasa agama sendiri. Dari segi kekurangan pemahaman dan latihan tentang undang-undang yang dikuatkuasakan, terutamanya yang baru dilantik memegang jawatan tersebut juga menimbulkan masalah. Pegawai yang berpengalaman pula bertukar kerja ke bahagian lain kerana memohon kenaikan pangkat atau ditukarkan, menyebabkan segala kemahiran dan pengalaman yang ada dalam mengendalikan lesbian ini semasa tangkapan tidak dapat diperkembangkan. Antara cadangan penyelesaian terhadap gejala lesbian ini ialah kesemua peruntukan yang menyentuh tentang kesalahan yang dilakukan oleh golongan LGBT ataupun lesbian ini, sama ada yang terdapat dalam kanun keseksaan ataupun yang terdapat dalam enakmen kesalahan jenayah syariah negeri-negeri, perlu diteliti semula untuk tujuan penambahbaikan dan seterusnya dikuatkuasakan secara maksimal. Berdasarkan Seksyen 15-2-F, sekiranya program berkaitan dengan aktiviti ataupun bertujuan mempromosikan LGBT, maka pegawai tersebut diberikan kuasa untuk membuat sekatan dengan tidak membenarkan apa jua perlakuan peserta maupun kandungan program atas faktor sensitiviti budaya dan agama. Segala maklumat berkaitan dengan himpunan termasuk pengancur, penceramah dan objektif perhimpunan diadakan wajib dideklarasikan di dalam borang pemberitahuan di bawah Seksyen 9-1 Jadual keempat Akta Perhimpunan Aman 2012. Badan Legislatif Negara juga perlu mengemukakan suatu peruntukan yang baru yang bersifat khusus menyentuh tentang kesalahan-kesalahan melibatkan LGBT. Hal ini kerana terdapat banyak kelompangan yang terdapat dalam undang-undang sedia ada dan peruntukan yang bersifat samar dan sukar untuk dijadikan sandaran oleh pihak mahkamah dalam menjatuhkan hukuman. Kesimpulannya, gejala LGBT ini sememangnya suatu yang sukar untuk dibendung jika pihak-pihak berwajib gagal untuk bertindak pantas dalam memberikan respon terhadap tingkah laku LGBT. Walaupun terdapat pelbagai cabaran yang perlu dihadapi oleh pihak-pihak yang diberikan tanggungjawab untuk menangani isu LGBT ini, namun segala cabaran itu perlu ditempuh dengan bijaksana agar kegiatan LGBT ini dapat dikekang sehabisnya. Usaha-usaha yang dicadangkan diharapkan dapat membantu menyelesaikan gejala LGBT ini dan akhirnya memastikan kehidupan sosial masyarakat sentiasa berada dalam keadaan yang sempurna. Sebuah negara yang maju tidak hanya berkisar tentang kemajuan infrastruktur dan prasarana sahaja, malah yang lebih penting ialah menyentuh tentang sikap, peradaban dan kehidupan sosial masyarakat yang menepati lunas kehidupan manusia sejagat. Sekian, terima kasih.